Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Pada subuh yang mulia ini kita sampai kepada jenayah irtidad atau riddah. Inilah jenayah yang penghabisan sekali dalam ceramah saya mengenai dengan kanun jenayah syariah. Kita akan melihat jenayah ini dengan pandangan syarak. Saya yakin jenayah ini sudah sama-sama diketahui oleh kita orang-orang Islam. Tetapi bagaimanapun ada perkara-perkara yang barangkali masih di luar tanggapan atau perhatian kita mengenainya. Mula-mula kita nak kenal apa itu jenayah irtidad atau jenayah riddah ataupun murtad. Apa ia? Irtidad atau riddah atau murtad itu ialah apa-apa jua perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkan dengan apa saja cara oleh seorang Islam yang mukallaf, yang akil baligh dan sempurna akalnya, di mana perbuatan atau perkataannya itu mengikut hukum syarak adalah menyalahi atau bertentangan dengan akidah Islam. Dengan syarat perbuatan itu dilakukan atau perkataan itu diucapkan hendaklah dengan niat, dengan rela hati sendiri, tanpa sebarang paksaan oleh sesiapa atau oleh keadaan. Maknanya kalau ia dipaksa untuk bercakap sesuatu yang menyalahi akidah, itu lain hukum. Tapi bila ia dengan sendirinya indah dipaksa bercakap atau melakukan sesuatu yang menyalahi akidah Islamiyah, ini kena dinamakan ia murtad. Mari kita lihat apa ia jenis-jenis perbuatan atau perkataan-perkataan yang menyalahi dan bertentangan dengan akidah Islamiyah itu. Banyak sekali. Secara umumnya dapatlah disebut di sini sebagai apa-apa jua yang bersabit, yang berkenaan dengan perkara-perkara asas yang mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam, seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun Islam
perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan lain-lain lagi secara umum, perkara-perkara yang sudah diketahui dan dimaklumi oleh orang-orang Islam. Sebagai misal, orang menolak syahadah. Syahadah artinya dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia indah iktiraf ini. Dia mau ditolaknya ini syahadah. Atau bersyahadah cara lainnya, bukan cara ini. Atau misal lain, orang menyangkal ibadat sembahyang sebagai rukun Islam. Ibadat sembahyangnya bukan rukun Islam, tidak masuk rukun Islam. Atau dia percaya kan ibadat sembahyang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau misal lain, ia tidak percayakan hari kiamat. Atau ia mengatakan arak atau babi itu halal. Arak babinya, ini boleh minum, boleh makan. Indah juga boleh. Salah akidah Islam. Semua orang Islam sudah tahu ini, sudah diberitahu bahwa arak dan babi adalah haram. Tiba-tiba dia katakan halal. Ini kita kena berhati-hati. Jangan terlajak cakap, jangan terlajak buat mengenai perkara-perkara seperti ini. Ada lagi misal lainkah? Jawabnya ada, banyak lagi yang mungkin berlaku dan malah sudah pernah berlaku. Seperti satu, orang mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Ada atau tidak pernah kedengaran perkara macam ini? Ada. Jadi, mana-mana jua orang Islam yang mengisytiharkan dirinya sendiri sebagai Tuhan atau sebagai Rasul atau sebagai Nabi, ataupun dia mengisytiharkan orang lain sebagai Tuhan atau sebagai Rasul atau sebagai Nabi, jika perkara itu dibuktikan sama ada dengan ikrar oleh yang tertuduh sendiri, yakni yang tertuduh mengaku betul dia mengisytiharkan dirinya begitu, atau mengaku mengisytiharkan orang lain sebagai Tuhan atau Rasul atau Nabi, ataupun ia dibuktikan dengan cara syahadah tidak kurang dari 2 orang saksi menurut hukum syarak, maka apabila mahkamah telah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak tazkiyatus syuhud, orang berkenaan itu adalah dianggap telah melakukan kesalahan irtidad atau riddah atau murtad, dan jika dia sabit kesalahan dikenakan hukuman had, bunuh. Berlaku ataupun tidak perkara macam ini? Berlaku. Dari dulu sampai sekarang ia berlaku. Kalau berlaku masa ini, ia disebut, selalu orang menyebut sebagai pengikut ajaran sesat atau melakukan ajaran sesat.
itu kita tidak peduli, hukum tidak peduli. Apapun sebutannya, orang macam ini adalah namanya murtad, terkeluar daripada agama Islam. Itu satu contoh. Contoh dua, ia menghina Nabi, bukan mengaku sebagai Nabi, tetapi menghina Nabi. Mana-mana orang Islam yang menghina atau menyebabkan dipandang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebarang nabi Allah yang lain, jika perkara itu dibuktikan sama ada dengan ikrar, dengan yang tertuduh mengaku sendiri betul menghina atau menyebabkan terhina Nabi, atau ia dibuktikan dengan cara syahadah tidak kurang dari 2 orang saksi menurut hukum syarak, maka apabila mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak tazkiyatus syuhud, orang berkenaan adalah dianggap melakukan kesalahan irtidad atau riddah ataupun murtad, dan jika sabit kesalahan dikenakan hukuman had, bunuh. Ini banyak berlaku. Hatta akhir-akhir ini ia terus berlaku, dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Awas, kalau ia turut dilakukan atau dikongsi melakukannya oleh orang Islam, maka orang Islam itu adalah murtad, keluar dari Islam. Contoh 3, mempermainkan atau menafikan ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkara-perkara yang wajib dengan ijma', yakni mana-mana jua orang Islam yang mempermainkan atau mengejek atau mengolok-ngolok atau mengajuk atau menghina mana-mana ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau B, menafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sumber atau otoriti hujjiyah dalam ajaran agama Islam, atau C, menafikan perkara-perkara yang wajib dengan ijma', jika perkara-perkara ini salah satunya dibuktikan sama ada dengan ikrar oleh yang tertuduh betul mengaku dia melakukannya, atau ia dibuktikan dengan cara kesaksian syahadah tidak kurang dari 2 orang saksi menurut hukum syarak, maka apabila mahkamah telah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak tazkiyatus syuhud, maka orang berkenaan adalah dianggap melakukan kesalahan irtidad atau riddah atau murtad, dan jika sabit kesalahan itu dikenakan hukuman had, bunuh. Kita perlu awas ini. Ini benda sensitif. Perkara macam ini sangat mudah berlaku, terutama menghina ayat Al-Quran. Saya membaca di negara Asia Barat ada seorang Indah yang mengaku Al-Quran itu kekal macam itu saja, tidak boleh diubah-ubah. Dia berpendapat ada ayat Al-Quran yang boleh diubah. Sebagai misal,
surah-surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun. Katanya zaman kini Qul itu masih mesti buang. Qul itu mesti buang. Sebab hujahnya, alasannya, Qul itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ialah tunggal, satu-satunya, asa. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Ini katanya Nabi Muhammad sudah wafat. Oleh itu Qul itu kena buang saja. Sampai begitu saudara. Ini lebih dari menghina ayat Al-Quran. Begitu juga menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber atau otoriti hukum. Orang kadang-kadang melakukannya di luar sadar, indah disadari. Lebih-lebih lagi kalau orang kurang arif atau jahil, lalu karena kejahilan itu dia pun menolak atau menyangkal atau tertolak hadis sebagai sumber hukum. Misalnya dia berkata dalam Al-Quran tidak ada menyebut hukum rajam bagi orang-orang berzina. Jadi apa? Untuk apa dalam akta hukuman ini diperuntukkan? Dia menyergah akta itu, menganggap salah akta itu semata-mata karena hukuman rajam tidak disebut oleh Al-Quran. Dari segi akal, logik akal, sergahan ini seperti betul. Betul. Karena memang tidak ada yang lebih mutlak dari Al-Quran. Tidak ada yang lebih di atas sekali kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak menyebut hukum rajam, untuk apa kita pandai-pandai mengadakannya? Betul juga. Dari logik akal, hujah penyergah ini adalah cukup kuat. Karena itu saya berkeyakinan ramai orang yang mungkin akan termakan dan bersetuju dengan pendapatnya itu. Tetapi saudara, agama kita, logik akal saja tidak cukup. Kita masih perlukan ilmu juga. Orang lupa yang dia itu telah mengabaikan sumber hukum yang lain termasuk hadis. Orang lupa kalau Al-Quran tidak menyebut tetapi hadis menyebut. Ini orang lupa. Atau orang itu juga mungkin saja dia tahu hadis ada menyebut,
Tetapi oleh kerana Quran tidak menyebut, dipikirnya tidak payahlah diperdulikan hadis. Kerana apa Al-Quran dan apa pula hadis? Al-Quran adalah kalamullah, sedang hadis pula hanyalah kalam Muhammad atau perbuatan Muhammad. Siapa Allah dan siapa Muhammad? Begitu barangkali sukat-sukat yang dipakai oleh penyergah ini. Dia memakai semata-mata sukat-sukat logik, bukan sukat-sukat ilmu. Ilmu dilimpasinya. Kalau dia memakai ilmu, tentu saja dia juga akan turut bersetuju dengan penggubal akta menerima hukum rejam untuk penzina muhsan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dan melaksanakan ini. Ingat, hadis Nabi, perkataan atau perbuatan atau ikrar baginda itu adalah tidak sama dengan perkataan atau perbuatan kita orang biasa. Perkataan Nabi berstatus wahyu, saudara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tafsirnya, dan dia Nabi Muhammad tidak berkata-kata berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri sahaja. Adapun segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya juga. Kita perlu ingat ini. Kita perlu tahu ini. Berapa banyak perkara yang tidak disebut oleh Al-Quran, tetapi ia didetail oleh hadis jadi hukum, jadi ibadat. Misalnya, Al-Quran cuma menyebut dalam banyak tempat aqimis salah. Aqimis salah, aqimis salah dalam surah ini, dalam surah lain aqimis salah. Tafsir aqimis salah, dirikan sembahyang. Itu tafsir aqimis salah. Dirikan sembahyang, buat sembahyang. Tetapi bagaimana cara mendirikan sembahyang itu? Apa cara? Di sini Al-Quran tidak sebut. Cara melakukan sembahyang itu Al-Quran tidak sebut di sini. Yang disebut cuma menyuruh mendirikan sembahyang itu, aqimis salah. Tentang cara, Quran diam, tidak sebut, tidak detailkan. Jadi bagaimana? Siapa yang boleh tahu cara sembahyang yang disuruh oleh Allah ini? Siapa yang boleh tahu? Disinilah saudara, Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil menunjuk cara itu dengan bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Apa jua cara yang aku lakukan dalam sembahyang itu, kamu ikutlah cara itu. Ini peranan hadis. Kalau tidak ada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sampai hari kiamat pun kita tidak akan tahu bagaimana cara sembahyang itu, karena Al-Quran tidak sebut. Rupa-rupanya bila Nabi beritahu sembahyang itu ada takbir,
Sembahyang itu ada bacaan Al-Fatihah. Sembahyang itu ada rukuk. Sembahyang itu ada sujud. Sembahyang itu ada tasyahud. Dan sembahyang itu ada salam. Ini semua Quran tidak sebut, saudara. Tetapi yang sebut ialah Nabi. Nah, begitu. Jangan kita selarah-larah menolak hadis, indah berguna kepada hadis. Jangan. Allah sendiri telah menetapkan status hadis itu adalah sebagai wahyu juga. Tiba-tiba kita pula yang pandai-pandai menolaknya, tidak mau memakainya. Jangan. Ia bukan saja menjadi satu dosa, malah ingat boleh membawa murtad walayyadubillah, menyangkut jenayah irtidad yang kita sedang bercakap ini. Satu perkara lain, mengisytiharkan diri sebagai bukan Islam juga menjadi kesalahan, membawa kepada murtad walayyadubillah. Mana-mana jua orang Islam yang mengisytiharkan dirinya sebagai bukan Islam, jika perkara itu dibuktikan sama ada dengan ikrar oleh yang tertuduh mengaku betul dia mengisytiharkan dirinya bukan Islam, atau perkara ini dibuktikan dengan cara syahadah tidak kurang dari 2 orang saksi menurut hukum syarak, maka bila mana mahkamah berpuas hati dengan mengambil kira kehendak tazkiyatus syuhud, orang berkenaan yang mengaku dirinya keluar Islam adalah melakukan kesalahan irtidad atau riddah atau murtad, dan jika sabit kesalahan dikenakan hukuman had, bunuh. Nah, begitu beberapa contoh perbuatan yang dianggap sebagai jenayah irtidad atau riddah itu. Sekarang mari kita melihat dalil hukum bunuh bagi kesalahan irtidad atau riddah. Dalil itu meliputi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun." Tafsirnya, dan siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya Islam lalu dia mati, dia itu adalah kafir. Kemudian dalil hadis menjelaskan lebih terang lagi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Maksudnya, barang siapa yang menukar agamanya, yakni murtad, maka bunuhlah dia. Ada lagi hadis Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, al-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah. Maksudnya, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah
dan aku pulanya Nabi adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari 3 perkara ini. 1, seorang janda yang berzina, yakni orang muhsan. Seorang yang membunuh jiwa orang lain. 2. Dan 3, orang yang meninggalkan agamanya, yakni murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah. Ada lagi hadis lain, hadis Abi Burdah, qadima ala Abi Musa Mu'adz bin Jabal. Saya sebutkan saja maknanya, maksudnya dari Abu Burdah bahwa Mu'adz bin Jabal datang menemui Abu Musa al-Asy'ari di Yaman. Didapatinya ada seorang lelaki di sebelahnya. Mu'adz bertanya, "Apa ini? Siapa ini?" Abu Musa menjawab, "Dia adalah seorang Yahudi memeluk Islam, kemudian menjadi Yahudi semula, yakni murtad. Dan kami mahu dia balik semula kepada Islam." Berkata Mu'adz, "Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum kamu penggal lehernya." Mu'adz berkata lagi, "Allah dan Rasulnya telah memutuskan bahawa barang siapa yang murtad dari agamanya, hendaklah kamu bunuh dia." Atau baginda itu bersabda, "Barang siapa yang menukar agamanya, hendaklah kamu bunuh dia." Nah, itu dalil-dalil yang kuat mengenai hukum orang murtad. Kita tidak boleh lari dari itu. Pelaksanaan hukuman karena irtidad atau riddah ini, proses pelaksanaan hukuman akan berjalan seperti berikut. 1. Manakala kesalahan telah sabit dan hukuman dijatuhkan, sebelum hukuman dijalankan, mahkamah akan memerintahkan supaya pesalah ditahan bagi tempoh tertentu untuk diberikan pendadahan agama sebagai pendidikan sambil menyuruhnya bertaubat. 2. Jika pesalah bertaubat dengan serta-merta, maka mahkamah setelah mengesahkan taubatnya itu akan membebaskan pesalah. Atau B, pesalah pada bila-bila masa juga, ketika dalam tahanan dia telah bertaubat, akan dilaporkan kepada mahkamah, dan mahkamah memanggil pesalah, dan mahkamah setelah mengesahkan taubatnya akan membuat perintah membebaskannya. C, sekiranya pesalah enggan bertaubat atau masih kekal dengan pendiriannya memilih irtidad atau riddah atau murtad itu, sedang mahkamah pula berpuas hati bahawa tiada lagi harapan bagi pesalah ini untuk bertaubat, maka hukuman mati pun dilaksanakan. D, mahkamah akan memerintahkan supaya harta pesalah yang diperolehinya selepas melakukan kesalahan dirampas untuk dipegang oleh Baitul Mal. Tetapi jika dia bertaubat, sama ada sebelum dijatuhkan hukuman atau selepas dijatuhkan hukuman, akan menjadikannya terlepas daripada hukuman, dan hartanya yang dirampas itu juga dipulangkan semula kepadanya. Itulah kedudukan hukum. Baik. Mengenai irtidad ini, sebenarnya jenayah irtidad ini
jenayah murtad ini adalah ia satu kebiadaban seorang hamba terhadap penciptanya, tetapi penciptanya masih ada ihsan dan rahmat kepada sang biadab ini. Lihat, mari kita lihat, sungguh pun perbuatan irtidad keluar daripada Islam itu adalah satu penghinaan yang sungguh-sungguh keji, bukan sahaja terhadap Islam, malah juga terhadap Allah sendiri. Siapa yang mempunyai agama itu? Kita jangan bandingkan orang yang memang asal menolak Islam, yang bukan Islam, atau yang ditakdirkan lahir di luar Islam. Kedudukan mereka itu sudah dimaklumi begitu. Tetapi ini orang asal Islam atau baru menerima Islam, tiba-tiba dia melompat keluar dari Islam. Di mana hormat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana malu mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka bukan membuang Islam semata-mata, tetapi membuang Allah, melawan Allah, dan bahkan menghina Allah, siapa selaku pemilik agamanya. Sebab itulah jenayah irtidad ini, jenayah murtad ini dianggap sebagai jenayah paling teruk dan paling biadab, sehingga Allah menyediakan hukumannya yang setimpal, bunuh. Namun saudara, sila kita camkan baik-baik. Walaupun hamba ini bertindak biadab, tetapi kebiadaban itu tidak menghakis ihsan Allah, tidak menghakis rahmat Allah. Malah ihsan dan rahmat itu adalah sentiasa ada, mengintai-ngintai atau menunggu-nunggu taubat si hamba yang biadab. Ya, walaupun kamu hai hamba bertindak biadab terhadap Allah, membuang agamanya, namun jika kamu cepat sadar dan bertaubat, Dia yakni Allah tetap akan menerima kamu. Kamu diampunkan, malah dilepaskan daripada hukuman. Di mana boleh dapat ihsan seperti ini? Di mana boleh cari rahmat seperti ini? Di mana? Saudara carilah ia kemanapun, saudara tidak akan dapat. Ketuklah pintu di seluruh dunia ini untuk mendapatkan ihsan atau rahmat seperti ini, saudara tidak akan dapat. Seluruh dunia akan menutup pintunya bagi saudara, karena saudara penjenayah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintunya kepada sesiapapun, walaupun seperti saudara yang telah berlaku biadab terhadapnya dengan menghina agamanya, dengan membuang agamanya. Tetapi apabila saudara ketuk, walau dengan sekali ketuk sahaja, saudara ketuk dengan taubat saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bertangguh akan membuka pintunya itu untuk saudara dan menerima saudara masuk. Silakan masuk. Ya, begitu mudah. Begitu mudah saudara diterima
dan begitu mudah juga saudara dimaafkan dan malah dibebaskan daripada hukuman mati. Jadi di mana? Kalau begitu di mana alasan di sini untuk menohmah Allah itu kejam atau undang-undangnya ini kejam? Tidak ada saudara. Tidak ada alasan. Betul ia keras, nampak keras, tetapi bila masa sahaja ia bertukar lembut dengan ihsan dan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah sentiasa menunggu taubat para hamba. Sekali bertaubat, rahmat itu terus mencurah. Inilah uniknya kanun Allah, undang-undang Allah. Dalam kerasnya itu bersalut dengan rahmat. Jadi mengapa orang takut untuk menggubal akta murtad? Mengapa teragak-agak? Apa yang diwalangkan? Apa yang diragukan? Apa dan apa? Karena hukuman bunuhkah? Makanya orang takut, orang teragak-agak, orang walang, orang ragu. Mengapa ini ditakutkan? Mengapa ini diragukan? Tidak yakinkah kita dengan kebijaksanaan Allah menggubal undang-undangnya ini? Mengapa undang-undang dadah mendaturi? Orang tidak ragu, orang tidak bising. Kita carilah dalam Al-Quran dan hadis, tidak akan ditemui hukuman bunuh untuk kesalahan dadah. Tetapi semua orang, termasuk orang Islam juga sendiri, tidak berbangkit cerita ragu, tidak berbangkit cerita teragak-agak, dan cerita tidak menerimanya. Tetapi undang-undang Allah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang banyak berdalih, pandai mencari dalihnya. Di antara dalih itu seperti orang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah membunuh orang murtad. Mengapa pula kita mahu membunuh? Kita bertanya sedikit, adakah Tuhan kata hukum membunuh orang murtad itu sudah mansukh? Dalam hadis ada menyebut hukuman itu. Adakah Tuhan beranggapan hukuman itu sudah mansukh? Adakah pendapat Tuhan Nabi mesti membunuh dulu baru kita boleh membunuh? Nabi mesti merejam dulu baru kita boleh merejam? Nabi mesti menyebat dulu baru kita boleh menyebat? Nabi memerangi orang murtad dulu baru kita boleh memerangi? Adakah begitu? Bagaimana? Dalam pada Nabi tidak pernah membunuh dan tidak pernah memerangi orang murtad. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq telah membunuh dan memerangi orang murtad. Apa ini? Jadi kita terus bertanya, di manakah Tuhan dengan hadis-hadis yang menyuruh membunuh orang murtad? Terhadap hadis-hadis tersebut, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat ianya sudah mansukh. Malah ijma' saudara, ijma' telah menetapkan orang murtad tetap dibunuh. Ingat, ijma' adalah satu dari sendi hukum selain Quran, selain hadis dan qiyas. Ijma' artinya bersepakat dan bersatu para ulama menghukumkan sesuatu perkara.
Mereka sama-sama di atas landasan yang satu. Karena itulah ijma' dianggap sangat-sangat kuat dan malah wajib dipakai, tidak boleh dilangkahi. Namun orang yang beralasan Nabi tidak pernah membunuh orang murtad, masih saja dia menganggap alasannya itu kuat. Mereka berkata, siapakah Nabi? Dan siapa pula ulama? Apalah ijma' berbanding dengan Nabi yang tidak pernah membuatnya? Sampai begitu orang menghujah, tetapi dia terbabas sebenarnya mempertikai ijma'. Mempertikai ijma' dengan sendirinya berarti mempertikai ulama. Apa yang dipertikai tentang ulama ini? Yang dipertikai itu ilmunya lah. Dan siapa kita dan ulama dengan ilmu ulama muktabar? Merujuk kepada hukum murtad. Adakah di sini kita akan berkata ulama muktabar itu tersilap atau kurang ilmu atau masih belum mendalami ilmu hadis, masih belum mendalami ilmu tafsir, masih belum mendalami ilmu aqaid, masih belum mendalami ilmu fiqih, masih belum mendalami ilmu usul fiqih, masih belum mendalami ilmu sirah, ilmu sejarah? Adakah kita menganggap para ulama itu terlepas pandang dengan hukum murtad? Terlepas pandang dengan hadis-hadis tentang murtad? Makanya atas semua sebab-sebab itu menjadikan mereka itu tersasar jalan, terbabas jalan. Adakah begitu? Bila disebut ijma', saudara, tidak mungkin jalan akan tersasar atau terbabas. Karena tidak mungkin sekalian mereka itu boleh keliru dan boleh membuat kesilapan beramai-ramai. Isu murtad atau keluar dari Islam ini adalah satu isu yang amat berat. Ia boleh menggoncangkan masyarakat dan negara. Di tempat lain kita membaca isu ini sampai masuk ke parlimen. Kita turut membaca dan menilainya sebagai amat membimbangkan. Ditambah lagi dengan adanya tren baru yang sangat membingungkan dan mengusutkan keadaan. Tren yang tidak pernah berlaku, tidak pernah wujud dalam Islam. Apakah ia tren tersebut? Iaitulah tren murtad boleh di pohon-pohon. Untuk murtad orang boleh memohon. Astagfirullah. Permohonan akan dinilai sama ada ia dibenarkan ataupun tidak. Apabila ada akta yang membenarkan murtad itu boleh di pohon, apa makna ini? Apa maknanya ini? Adakah ia sama dengan memohon kerja? Pemohon kerja akan diinterview dan jika didapati layak akan dapatlah dia kerja itu. Adakah pemohon untuk murtad juga begitu? Si pemohon akan dinilai dan jika didapati layak dia pun dibenarkan untuk murtad, lulus untuk keluar Islam, padahal dia asal orang Islam.
Adakah begitu? Begitulah tren sekarang, saudara. Nampaknya berdasarkan apa yang kita baca. Ada artikel, ada statistik yang boleh dirujuk dalam siaran-siaran media. Antaranya tentang indeks pencemaran akidah, di mana satu statistik telah dibuat oleh Jabatan Statistik berbunyi, perangkaan tahun 1989 seramai 4.776 orang Melayu memohon untuk menukar nama dari Melayu kepada bukan Melayu atas alasan keluar dari Islam. Bekas mufti wilayah Tuan Syahari Bustamah pernah mendedahkan sehingga Julai 1997 3.000 orang murtad di Kuala Lumpur sahaja. Dan lebih menggemparkan lagi apabila tahun 2008 Mufti Negeri Perak Tan Sri Haji Harusani Zakaria telah menyebut bilangan mereka yang murtad mencapai hampir 1 juta. La ilaha illallah. Jadi tidak syak lagi, saudara. Inilah fitnah zaman modern yang paling dahsyat sekali. Kita di Brunei Darussalam perlu turut risau dengan fitnah ini. Ini fitnah berpotensi untuk mencetuskan huru-hara. Ini fitnah mampu untuk mengaibkan bangsa. Ini fitnah mampu untuk mencederakan muruah. Fitnah yang oleh Islam tiada tolak ansurnya. Di Brunei Darussalam janganlah sampai ada berlaku orang membuat statistik tentang permohonan menukar nama dan menukar agama untuk keluar Islam, seperti contoh yang kita perolehi berikut ini. Saya sebutkan. Tahun 2000 jumlah pemohon murtad 158 orang. Jumlah yang diluluskan untuk murtad 38 orang. Tahun 2001 jumlah pemohon murtad 169 orang. Jumlah yang diluluskan untuk murtad 31 orang. Tahun 2002 jumlah pemohon murtad ada 100 orang. Jumlah yang diluluskan untuk murtad 37 orang. Tahun 2003 jumlah pemohon murtad ada 144 orang. Jumlah yang diluluskan untuk murtad 35 orang. Tahun 2004 jumlah pemohon murtad ada 168 orang. Jumlah yang diluluskan untuk murtad 34 orang. Dan tahun 2005 jumlah pemohon murtad 199 orang, dan jumlah yang diluluskan untuk murtad ada 43 orang. Statistik ini, saudara, menunjukkan bahwa kita ini adalah sedang berada di dalam era luar biasa, era murtad boleh dipohon-pohon. Untuk murtad
untuk keluar Islam boleh memohon. Dalam makna tidak salah untuk murtad itu, untuk keluar Islam itu. Astagfirullah. Tetapi inilah dia undang-undang jalama. Inilah dia undang-undang manusia, saudara. Murtad boleh di pohon-pohon, tetapi Islam kata tidak. Islam kata tidak. Murtad adalah jenayah. Setiap jenayah sudah disediakan hukumannya. Tidak lagi berbangkit untuk ia di pohon-pohon. Rasional Islam ini betul, saudara. Rasional Islam ini betul. Mana boleh jenayah di pohon-pohon? Boleh atau tidak kita memohonkan untuk mencuri? Mohon kepada kerajaan, wahai kerajaan, saya mohon untuk mencuri. Bolehkah? Wahai polis, saya mohon untuk merompak, untuk mencuri. Bolehkah? Bolehkah di pohon untuk berzina? Wahai kerajaan, benarkan saya berzina. Bolehkah? Untuk minum arak dan untuk membunuh, bolehkah kita pohon-pohon? Tidak boleh, saudara, tidak boleh. Karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahawa misi dan visi raja kita adalah tetap unggul. Karena baginda itu tetap mahu supaya peruntukan murtad juga jangan ia dicicirkan dari akta kanun hukuman jenayah syariah kita. Alhamdulillah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi